puan, kita akan ziarah dalam lah istilah dia, iaitu kita akan ziarah beberapa tempat bersejarah yang terdapat sekitar Masjid Nabawi. Kalau tak dengar boleh dekat-dekat sikit. Jadi yang kita nampak gambar ni, dia lagi kawasan Raudhah. Kalau siapa yang pertama kali ataupun untuk jemaah wanita lah tak dapat nak masuk, saya rasa tak dapat nak masuk sampai kawasan ni. Untuk jemaah lelaki saja, inilah dia kawasan Raudhah. Yang warna hitam tu, itu adalah makam Nabi SAW, kubur Nabi. Yang tempat yang tajam ni, itu mihrab lah, tempat ibadah ni. Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kata, ma baina baiti wa min hari raudhatun min riyadhil jannah. Di antara rumahku dan juga mimbarku terdapat taman di antara taman-taman syurga. Jadi Raudhah ni maksudnya taman syurga lah. Dan yang dimaksudkan dengan rumahku dalam hadis itu adalah rumah Aisyah. Baik, jadi sekarang ni kita berada di lokasi yang kedua, di bahagian utara lah. Tadi bahagian selatan hadap kiblat, sekarang kita di bahagian belakang Masjid Nabawi. Masih lagi di belah barat. Jadi bahagian belakang ni kita boleh nampak satu-satunya tempat yang hijau yang subur ni, ialah dia namanya Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah ni maksudnya tempat berteduh yang ada bumbung lah. Dan Bani Sa'idah ni adalah satu puak ataupun satu kabilah yang pernah berada di kawasan sekitar sini. Jadi Saqifah Bani Sa'idah ni, antara sejarah yang berkaitan dengan Saqifah adalah Saqifah ni merupakan tempat perbincangan Rasulullah dan para sahabat dahululah. Bila ada perbincangan yang besar, mereka akan berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Dia macam Dewan Parlimen lah. Mudahnya dia macam Dewan Parlimen. Jadi antara perbincangan yang besar yang pernah berlaku di Saqifah Bani Sa'idah ni adalah perbincangan untuk melantik khalifah ataupun pemimpin menggantikan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW wafat pada tarikh 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Dan berkenaan dengan tarikh 12 Rabiul Awal ni ada 3 peristiwa. Yang pertamanya adalah peristiwa kelahiran Nabi SAW pada 12 Rabiul Awal. Kemudian Nabi sampai di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Dan akhir sekali kewafatan Nabi SAW pada tarikh 12 Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijrah. Dan dikatakan Nabi SAW ni wafat disebabkan racun yang Nabi pernah makan ketika perang Khaybar. Kalau kita pernah dengar lah, masa perang Khaybar, ada seorang wanita Yahudi ni dihadiahkan kepada Rasulullah satu bahagian kambing. Kemudian dia letakkan racun di bahagian kambing tersebut dan Rasulullah makan dengan seorang sahabat yang lain. Kemudian sahabat tu bila makan, sahabat tu mati disebabkan racun. Tapi Rasulullah ni Allah lambatkan kesan racun tu sampailah tugasnya sebagai seorang Nabi dan Rasul ni selesai. Jadi dikatakan Rasulullah ni wafat disebabkan racun yang Rasulullah pernah makan semasa perang Khaybar. Dan sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah pernah melakukan satu haji. Haji yang pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dipanggil sebagai Hajjatul Wada', haji perpisahan. Jadi selepas Rasulullah selesai menunaikan haji, beberapa bulan selepas tu Rasulullah jatuh sakit. Dan semasa Rasulullah sakit, Rasulullah minta izin kepada para isteri Rasulullah ni untuk berada di rumah Aisyah. Dan semua isteri Rasulullah ni benarkan Rasulullah untuk berada di rumah Aisyah, sebab mereka tahu betapa sayangnya Rasulullah kepada Aisyah. Jadi Rasulullah kemudiannya wafat di rumah Aisyah, di pangkuan Aisyah pada tarikh 12 Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijrah. Jadi selepas Rasulullah wafat ni, sahabat ketika itu mereka ni berbeza pandangan nak kebumikan Rasulullah ni dekat mana. Sampailah Abu Bakar datang dan Abu Bakar bacakan kepada para sahabat satu hadis yang Abu Bakar pernah dengar daripada Rasulullah. Rasulullah kata, apabila seorang Nabi ni nak mati, maka dia dikebumikan di tempat dia mati. Jadi Rasulullah ni dikebumikan di tempat baginda wafat, iaitu di rumah Aisyah. Jadi makam Nabi SAW sekarang ni adalah, dulunya adalah rumah Aisyah lah, rumah Aisyah. Jadi semasa proses pengebumian, nak siapkan jasad Rasulullah ni untuk kebumikan, sahabat dari golongan Ansar ni mereka dah pergi ke Saqifah. Golongan Ansar ni sahabat yang berasal dari Madinah. Mereka dah pergi ke Saqifah untuk berbincang nak lantik siapa gantikan Rasulullah sebagai pemimpin orang Islam. Dan ketua bagi golongan Ansar ketika itu namanya Sa'ad bin Mu'adh. Jadi Abu Bakar dengan Umar ni bila dengar sahabat dari golongan Ansar ni dah pergi ke Saqifah, jadi mereka pun terus segera bergerak ke Saqifah. Jadi berlakulah perbincangan untuk melantik siapa yang akan menggantikan Rasulullah. Dan Sa'ad bin Mu'adh ni dicadangkan untuk lantik seorang ketua dari golongan Ansar dan seorang ketua dari golongan Muhajirin. Muhajirin ni sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi tapi
Abu Bakar kata Rasulullah pernah mengatakan ketua ni adalah dari kalangan Quraisy, dan Quraisy ni berasal dari Mekah lah, dari kalangan Muhajirin. Dan dalam tempoh yang singkat sahaja, sahabat ni yang pada asalnya hampir berpecah, tempoh yang singkat sahaja mereka sepakat untuk lantik Abu Bakar menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW. Dan sahabat pertama yang cadangkan Abu Bakar ni adalah Umar Al-Khattab sendiri. Umar yang cadangkan Abu Bakar untuk jadi khalifah menggantikan Rasulullah. Antara sebabnya adalah banyaklah sebabnya, antaranya adalah semasa Rasulullah sakit, Rasulullah minta Abu Bakar ni gantikan baginda menjadi imam bagi orang Islam. Kemudiannya ketika selepas Rasulullah wafat ni, sahabat ni hampir berpecah. Sehingga kan Umar Al-Khattab yang kita sangkakan iman dia tinggi ni diuji juga. Diuji masa Rasulullah wafat. Dia kata sesiapa yang mengatakan Nabi Muhammad dah mati, maka aku akan bancung kepala dia, kata Umar Al-Khattab. Sampailah Abu Bakar datang, Abu Bakar tenangkan Umar. Kemudian Abu Bakar sebutkan satu ucapan yang famous lah. Abu Bakar kata, man kana ya'budu Muhammadan fa idza Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Sesiapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad dah mati. Sesiapa yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan mati. Itu adalah sebab kenapa para sahabat ini sepakat mengangkat Abu Bakar menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin orang Islam, pensyarah Islam. Jadi itu antara sejarah ringkas lah yang berkaitan dengan Saqifah Bani Sa'idah. Kalau dulu siapa yang pernah datang umrah boleh masuk. Sekarang dah letak pagar, kita boleh tengok dari luar je lah. Dari luar. Dan dulu kalau siapa yang pernah datang umrah juga, dulu ada pasar dekat sini. Pada terakhir 2018 lah. Ada pasar banyak lah. Di sini sebenarnya dulu laluan kereta, laluan jalan raya lah. Kemudian sekarang ni dijadikan dataran solat. Ini sekarang ni dataran solat. Biasanya akan penuh masa Ramadan, masa raya, masa haji. Akan penuh sampailah ke hujung. Jadi ni sekarang dataran solat lah. Jadi sekali ada pertanyaan ke persoalan? Kalau tak, masa dulu tu tak masih. Ini bukan daripada dulu lah. Ini bukan daripada dulu. Tanah. Okay.